Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Kami buka tirai untuk pagi ini 24 Oktober di hari Khamis, pastinya di pekarangan Sri Pentas TV3. Sesuatu kelainan sebenarnya yang kita nak bawakan pagi ini khusus untuk anda penonton setia kami. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Tapi tadi bila Rina cakap kita mula bersiaran, kita buka tirai MHI di foyer ni, satu perkara yang mengingatkan kepada saya adalah foyer ini mungkin ini antara yang momen terakhir lah. Kita berada di foyer ini sebab anda pun dah sedia maklum bahawa TV3 nanti akan berpindah nanti ke Bangsar kan. Jadi inilah yang akan kami bawakan. Tapi kalau kita bermula dekat foyer ni, mesti ada sesuatu istimewa ni. Kenapa agaknya ni? Inilah sebenarnya kita nak berikan anda lah sedikit perkongsian berkenaan dengan hobi yang saya kira saya sendiri sukar untuk fahami. Kenapa lelaki sanggup berhabisan wang ringgit semata-mata untuk hobi yang saya rasa sangat pelik ini. Pelik Pelik lah. Sebab apa? Dia melibatkan kos yang besar. Itu anda kata kalau pelik itu mungkin orang tu mungkin tidak menggemari permainan ini di awal masa peringkat kecil lagi kan. Macam saya sendiri, saya memang minat main kereta kontrol ni. Daripada kecil. Saya ingat lagi waktu tu kereta kontrol ni dia ada memulakan macam peredaran dia lah. Mula-mula ada wire, ada kabel. Lepas tu tahun lebih sikit dia ada pakai remote pula. Tapi nak cakap apa, dulu saya tak mampu nak beli remote. Yang wire ikut je kereta tu ke mana-mana kan. Sekarang truck ni boleh lah kot. Okey, dah sebut truck ini sebenarnya kita nak bawakan pagi ini bagi anda kolektor ataupun pengumpul koleksi truck RC. Kami nak bawakan sesuatu yang istimewa. Okey, jadi untuk anda semua kalau nak mengenali dengan lebih rapat lagi tentang hobi ni yang kata Rina pelik ni, tapi ini hobi yang mahal ni. Unik kan? Kita saksikan bila lori kawalan jauh ataupun RC truck ini. Jom kita tengok dulu. Nampak real lah, Fat. Itulah dia. Dengan dia punya siren dia apa semua kan. Kalau anda masih ingat lagi, ada video tular. Di mana ada kenderaan JPJ yang mengejar lori kuning. Inilah antara pengendali RC tersebut. Jadi kita ke depan sikit. Kita tak bersama dengan dua orang di video ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Rizwan Muhammad, alias Muhammad Tahir, yang berada di kanan saya, dan juga Encik Suhairi Jumuri. Ya, saya. Ini mewakili kelab mana ni? Okey, kami mewakili kelab RC Scale Truck Tamiya and Tractor Malaysia. Alright. Okey, soalan pertama saya, dalam banyak-banyak hobi, kenapa pilih truck RC ni? RC Truck ni bagi saya dia macam untuk satu sentimental lah, sebab dia bukan kepada jiwa kelajuan macam saya bukan pada jiwa kelajuan. Jadi saya suka smooth, jalan perlahan. Jadi sentimental dia dekat situlah dia punya ni. Sejak bila bermula? Saya main RC Truck ni dah 8 tahun. 8 tahun Lama juga, 8 tahun kan. Kalau RC ni sebenarnya besar, banyak kan. Dia ada RC on-road, off-road, airliner kan. Kalau anda tengok Malaysia hari ni, tahun lepas Rina juga soalan host yang saya tak faham tu.
kan? Masih lagi tak faham lagi. Macam rupanya ramai dalam kalangan komuniti KRC ni. Betul. Okey, nak tanya dekat Cik Suhairi lah kan. Ya, saya. Macam Cik Rizwan tadi tu dah mengendalikan ataupun minat hobi ni 8 tahun. Lebih kurang macam tu. Macam abang pula berapa lama dah? Saya dah 10 tahun Ui, dalam 10 tahun. bidang pertukangan RC. Pertukangan Ya, jadi yang bang ni kita custom made. Macam contoh lori bomba ni kita custom made A to Z. Okey, apa yang menjadi kalau kita lihat truck ni, yang bezanya tang mana nak dibandingkan dengan yang real punya? Okey. Abang custom dekat mana? Dia macam ni kita memang tak ada jual dia punya part. Jadi kita beli yang Tamiya punya, kita kena potong, sambung, body kena buat 100%, potong besi, sambung part by part. Jadi dia punya komponen dia yang kita beli macam tayar memang dah ready made, kita beli tayar, yang lain body semua kena buat. Yang tadi tu ada bunyi siren. Ya, betul. Dia boleh bergerak apa semua kan. Jadi yang tangga-tangga semua ni function ke tak? Tangga macam ni dia function. Nak tengok boleh? Boleh. Oi, jangan Lain sekadar macam, letak je. Dia boleh naik apa semua Jadi bila kali terakhir misi penjamat dijalankan? Okay. Itulah saya kata memang orang yang main ni memang pelik dan juga unik lah kan. Betul lah. Boleh. Kalau dah minat. Kalau dah minat Dia minat. So, Dia sebab pasang minat. sendiri, potong lah dan sebagainya. Ya, betul. Untuk satu truck bomber ni, boleh tak kalau dikongsikan anggaran harganya? Kalau untuk yang model FRT Yang ni, hujung tu? costing dia lebih basic, lebih kurang dalam 8,000. Okey. Kalau Basic? basic. Kalau yang dah custom made dalam 15. Yang ni Yang ni 20,000. 20,000. Yang 20,000 yang ada tangga yang tengah Ya, naik ni lah. betul. Kalau saya beli tas tangan. Beg tangan. Itulah perempuan kan. Jadi orang cakap Sebab dia full function. Kita buat dia full function. Bang, kalau bercakap tentang RC ni, orang cakap hobi kita mahal. Ya, hobi kita mahal. Hobi kita mahal. Jadi saya dah tanya apa antara kepuasannya sebab kita dah belanjakan duit banyak ni. Orang macam Rina kata, "Beg beli beg tangan, tas tangan apa semua." Tapi 20,000 nak belanja ke RC ni, apa kepuasan yang abang dapat? Okey. Kalau dari segi kepuasan kata kita lebih minat pada realistik. Jadi kita nampak benda tu, kita tengok macam real. Jadi kalau kita shooting video pun kita boleh ambil nampak macam real. Nampak real lah. Itu kepuasannya. Kepuasan dia tu. Lagi Kalau satu kita Cik dapat Ridwan? dikawal daripada jauh. Ya. Kepuasan dia Berapa kita jauh nampak. boleh remote ni? Berapa jauh Sampai dia berapa Yang ni lagi? 500 meter. 500 meter. 500 meter. Okey, memandangkan memang ini antara hobi yang memang paling digemari. Agak-agak sekarang ni dah ada berapa banyak koleksi? Okey, kalau pada saya yang koleksi saya yang biru ni, yang mesin, excavator, JPJ, lori towing, bus dan lagi dua lagi dalam proses. Jadi ada dalam 6-7. Okey, kita dah tahu itu harganya 15,000, 20,000. Nak tahu juga harga lori trailer berserta dengan jentera orange ni. Okey, lori saya, lori biru ni dia dah fully upgrade. Saya dah buat fully upgrade. Jadi kalau nak ditotalkan kos untuk lori saja dengan trailer lebih kurang dalam 17 ke 18k. 18,000. Semuanya atas 15,000 Sakit kepala dengar. Sebab dia barang scale. Okey. Barang dia barang scale dia punya ni. Baik. Okey, sebelum saya dan juga Rina nak cuba untuk pegang remote ni, nak bagi jalan lah kan truck ni. Okey, apa mungkin antara kemahiran yang diperlukan dalam nak mengendalikan truck ni? Cabaran-cabaran dia ke? Ada kelas ke Ada ataupun kelas belajar ke? sendiri Macam mana? ke? Kalau kemahiran pertama jari kena lembut. Jadi kenapa? Aduh. Kalau jari keras dia tolak terus Itu jalan. siapa yang paling layak? Penari-penari kan jari lembut. Okey, jari kena lembut lagi. Lepas tu ingatan. Sebab setiap remote ni dia ada kena function hafal semua. masing-masing. Betul. Ya, kita kena yang ni untuk function siren apa semua tu. Visor apa tu? Wah, untuk visor yang lampu hadapan. Okey. Semua kena tahu Semua kena ingat. Kita tahu basic sudah lah. Okey, boleh. Jom kita Boleh. belajar. Okey. Okey, macam ni. Rina loader ni. Boleh ke nak try? Boleh, yang ni dia okey. Okey. Kita macam Dia jalan. yang ni untuk Jalan dia kiri tolak dan yang kanan. sini. Tengok dia Okey, punya. lembut lah ya. Ada suspension. Rina nak gerak lah. Yang ni dia tolak kanan. Laju sangat tu nak gimana? Dia tarik brake dia belakang. Dia laju. Kalau kita reverse, Okey, tolak depan. okey, kita tolak pelan-pelan je. Dia ada gear kat sini ke? Dia kat sini. Okey. Stop. Tolak kiri ke kanan. Stop tarik bawah. Kiri ke kanan. Okey. Rina, macam Tiba-tiba mana? suka pula. Saya punya jari Nak ke alamak. depan, masuk gear. Okey, Saya punya ada gear. Dia tu ada gear juga. Ada. Ada, sama ada Jangan gear. main-main Okey, ada Ada tahu. horn tak? Ada horn Ada. tak?
Yang ni Honda di sini. Oh, ada. Okey, sebenarnya ni pertama kali saya pegang remote main RC ni. Saya ingatkan dia macam kereta kontrol yang biasa. Tolak depan, tolak belakang dia bergerak. Tapi dia umpama ada gear Dia tolak ke sini. Untuk masukkan gear dia tu reverse. Okey, macam ni kita reverse. Ni kita tolak dia ke hadapan. Okey, baik. Dia boleh jalan sendiri ni tanpa saya pegang. Dah berhentikan dia, takut. Dia boleh jalan sendiri. Jadi nak stop dia. Tarik ke bawah. Kita breakkan dia. Okey, saya nak tahu adakah permainan ni hanya untuk maksudnya sekadar untuk bermain bersama rakan-rakan atau ada pertandingan dan sebagainya? Ada, kita ada buat pertandingan macam reverse, masuk parking macam tu. Lepas tu yang skill yang realistik dia. Sebab basic dia beli memang dia basic dia memang macam lori mainan lagi. Bergantung pada kita nak bentukkan dia macam realistik. Nak dapatkan macam lori yang untuk design kita kena tengok design yang lori betul baru kita boleh. Apa saya tengok awak dah naik share. Tak masalah je. Lepas ni nak reverse. Saya nak tengok reverse. Okey. Macam mana? Tolak belakang. Reverse tarik dia. Okey. Okey, nampak lampu reverse dia dah. Dia tolak depan. Tolak depan. Okey. Jadi sebenarnya kalau macam saya lah sebagai orang yang baru ni kan, saya rasa pengendalian awal ni untuk mungkin banyak latihan. Suka kan. Betul. Mungkin saya boleh bermula dengan macam truk, bukan truk lah, tapi kereta kecil. Sebab kita ada off-road, on-road kan. Mungkin lah kan. Betul. Apa pun terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Zuhairi dan juga Cik Rizwan bersama kita hari ini berkongsi yang saya anggap sebagai satu hobi yang pelik dan unik lah. Betul. Kan? Okey, sebelum kita akhiri kita punya segmen ni, mungkin ada nasihat yang nak diberikan kepada penonton. Dia katakan mereka meminati. Sebab kita takut kadang ada orang jual scam. Macam jadi benda ni tiba 18 kata tiba 25,000 bagai. Okey, beri nasihat sikit. Okey. Kalau pada yang baru nak berjinak bermain dengan RC truck ni, benda ni dia hobby grade. Okey. Jadi kalau nak main kita mula dari bawah. Okey, baik. Jadi kita mula dari bawah, kita upgrade sikit-sikit, dapatlah apa yang kita nak. Boleh kontak nanti Abang Rizwan dan juga Cik Zuhairi nanti Baik. Terima kasih. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bincang satu topik berkenaan dengan perundangan. Nantikan. Okey, jangan ke mana-mana Saya nak try loro dia. Becai kini kembali bersama dengan anda dan kalau anda lihat kita mulakan kita punya MHI ni tadi tengok tu dekat control panel tu. Jadi anda semua yang berada di rumah, inilah antara yang kita bawakan saya dan juga Rina ada dekat depan kamera, itu di belakang kamera. Betul. Okey. Jadi kita nak cakap tentang apa Rina kali ni? Okey, baik. Sebelum kita nak mulakan berkenaan dengan topik hari ini, kami nak sentuh sedikitlah antara artikel penting di akhbar yang ada pada pagi ini. Kita mulakan dengan Harian Metro terlebih dahulu. Remaja melecur masuk bilik jana kuasa tahun lalu kembali ke sekolah. Ini kisah adik Muhammad Darwish Zarif Muhammad Khairi yang telah pun sebenarnya kalau tak salah saya 16 November tahun yang lalu sebenarnya telah mengalami renjatan elektrik ketika memasuki bilik jana kuasa sebuah syarikat pembekal tenaga di Jalan Kampung Bukit. Alhamdulillah dah mulakan sesi persekolahannya dalam usia 13 tahun. Kita doakan yang baik-baik saja untuk adik Darwish meneruskan pembelajarannya di sekolah. Baik, okey. Yang terkandung juga di akhbar yang kita bawakan adalah berkenaan dengan situasi cuaca lah sekarang ni kan. Betul. Yang tak menentu. Dekat KL sekarang ni cuaca sebelum ni bukan panas. Bukan panas macam hujan, banjir dan sebagainya. Tapi keadaan dekat KL sekarang ni panas. Okey. Apa yang kita nak bawakan adalah keadaan di Cukai Kemaman Terengganu di mana ribut hujan air. Ni lain macam ni. Hujan air batu landa Cukai. Ini bukan hujan biasa saja ya. Sebanyak 13 laporan diterima polis setakat ini berhubung kerosakan rumah yang berlaku dalam kejadian ribut dan juga hujan air batu yang melanda Bandar Cukai. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata 7 rumah di Lorong Gong Pau dilaporkan mengalami kerosakan manakala selebihnya berlaku di beberapa kampung di bandar ini. Itu dia keadaan cuaca yang berlaku di sana, ribut dan juga hujan air batu yang melanda di kawasan Cukai. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan perbincangan kita pagi ini dalam sudut perundangan. Kita nak cerita tentang aib dan juga saman. Kalau kita tahu media sosial hari ini memang memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Siapa saja yang ada ataupun menjadi pengguna media sosial ini, kadang-kadang kita tak terfikir apa yang kita muat naik ataupun komen-komen pandangan kita boleh kadang-kadang membawa kepada unsur fitnah ataupun mengaibkan seseorang.
seseorang. Jadi hari ini kita nak beri kecaknaan ilmu dari sudut perundangan dan juga mungkin dari sudut perspektif Islam sendiri. Betul. Jadi untuk itu, untuk bercakap tentang perkara ini, kita bersama dengan di kiri saya, tak perlu untuk saya kenalkan lagi. Lama tak datang. Betul, lama tak datang tetapi masih lagi kekal segak bergaya. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Haziq Pilih Abdullah, Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Ya, terima kasih. Dan juga di ujung sana kita bersama dengan Dr. Muhammad Sobri Elias, Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan ini untuk memberi kefahaman kepada penonton dulu. Bila kita sebut tentang aib ini, ada pelbagai cara sebenarnya, Datuk, yang boleh memungkinkan kita kadang-kadang tanpa niat, kita tak tahu pun benda tu boleh mengaibkan seseorang, menjatuhkan maruah dan reputasi seseorang. Hari ini kita nak berikan penjelasan bagaimana yang boleh kita kategorikan aib yang boleh membawa kepada unsur fitnah ini. Okey. Aib ada dua cara. Okey. Satu, kalau kita excuse me. Kalau kita nak aibkan seseorang tu, kalau kita tulis sesuatu yang tak semestinya kena, maka benda tu boleh jadi fitnah. Melalui penulisan. Betul, melalui penulisan. Baik. So kalau kita tulis contohnya, kita ambil contoh. Saya tulis sesuatu yang tidak ada kaitan dengan apa yang berlaku. So maka kalau benda tu tak berlaku, maka benda tu adalah fitnah. So just simple example lah untuk penonton. So saya katakan yang saya katakan pada anak saya, kenapa kamu balik sekolah kamu tak belajar? Itu pun boleh jadi aib. Itu pun boleh jadi fitnah. Tetapi kalau dalam satu keluarga, maka benda tu takkan keluar daripada keluarga tu. Betul. Tetapi kalau kita tulis secara internet, kita tulis, kita mengatakan benda ni tak betul, benda tu tak betul, benda ni tak betul, maka benda tu 100% akan menjadi fitnah. Dan kalau menjadi fitnah, apakah tindakan yang kita boleh ambil? Kita boleh bawa dia ke mahkamah. Saman dia malu. Okey, jadi itu dia sebagai permulaannya. Kita mungkin faham sikitlah ya tentang aib dan juga fitnah ni. Okey, kejap lagi saya nak tanya dekat doktor lah. Mungkin dari sudut perspektif Islam pula selepas ini. Jadi kita sebenarnya baru-baru ini sempatlah juga untuk menemu ramah beberapa orang kan yang berada dekat luar ni berkaitan dengan aib dan juga saman ini. Apa pemahaman mereka tentang perkara ini? Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Aib dan saman merupakan isu yang sering dibincangkan dalam konteks kes-kes libel, terutamanya dalam kes penceraian di Malaysia. Libel yang merujuk kepada fitnah bertulis, bercetak terjadi apabila maklumat palsu disebarkan melalui media sehingga mampu merosakkan reputasi dan privasi seseorang. Apabila salah satu pihak menyebarkan maklumat yang memalukan atau tidak tepat, tindakan saman fitnah boleh diambil. Bila berlaku penceraian kes libel seperti ini, boleh menjejaskan tuntutan hak penjagaan anak dan pembahagian harta sepercarian. Libel yang melibatkan menjatuhkan reputasi orang lah kan. Kalau perkara yang disebarkan tu, contoh macam tak betul, so dia akan efek lah pada reputasi seseorang tu. Terms tu saya tak tahu specifically maksud dia macam mana, tapi generally benda yang dalam mahkamah keputusan lain kat luar bahasa mudahnya spekulat lah. Sesuatu yang buruk seperti memfitnah perkara-perkara yang tidak betul atau betul kepada seseorang sehingga menjejaskan reputasi seseorang. Sebab benda tu dah melibatkan reputasi orang. Jadi kalau tak ambil tindakan apa-apa, senanglah orang nak lepas tangan kan. Patut sebab dia boleh efek reputasi seseorang tu. So kita memang kita patut ambil tindakan lah. Itu pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan pemahaman mereka berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan ini, libel ataupun aib ini. Aib dan saman ni adalah dua perkara yang berkait rapat. Jadi anda kata kalau kita ni cuba untuk menjatuhkan reputasi maruah seseorang tu, aib tu dikeluarkan secara kata orang tu meluas di platform media sosial masing-masing. Dan kita juga boleh menyaman individu yang mana menyebarkan fitnah ataupun aib ni. Jadi nak tanya kepada Dr. Sobri lah berkenaan dengan dari sudut perspektif Islam pula.
bercakap tentang aib ni. Bila aib ni dibuka, kadang kita ni berada dalam keadaan yang marah dan sebagainya. Perkara itu mungkin terlepas pandang. Di sudut Islam bagaimana? Diharuskan ke atau macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apabila kita bercakap tentang aib ni, ia sebenarnya salah satu daripada perkara-perkara yang digolongkan oleh para ulama sebagai salah satu maksiat daripada maksiat-maksiat lidah. Dan ia adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam pada hakikatnya. Yakni kita membuka pekung orang yang mana orang tak suka orang lain akses dan tahu tentang perkara tersebut. Tentang perkara ini, baginda SAW sendiri menggalakkan kita agar kita menutup aib manusia sebenarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasul SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yani barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan subhanallahil azim, dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafa Allahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Yani mafhum daripada hadis tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi panduan kepada kita. Kata baginda, barang siapa yang menutup aurat seorang muslim, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat ataupun aib aib dia dan pada hari kiamah. Dan barang siapa yang membuka aurat seorang muslim ataupun membuka aib seorang muslim, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sehingga aibnya itu terbongkar. Subhanallahil azim. Jadi dari sudut Islam memang membuka aib ini adalah satu maksiat dan ia adalah satu perkara yang dilarang dalam agama kita. Aib adalah satu maksiat. Iya, betul. Baik. Okey, bila menyentuh tentang aib ini, Datuk, kadang-kadang kita tak boleh nafikan. Kita ni bila ada media sosial, semua kita nak kongsi. Betul. Kisah kebahagiaan rumah tangga kita, kisah kejayaan kita, kekayaan, kemewahan, sehinggakan keperceraian. Dalam situasi ini, bagaimana Datuk melihat kes yang boleh mengaibkan ini kadang-kadang berlaku bukan dalam kalangan mereka yang menjadi pengikut, tapi sesama pasangan itu sendiri, bekas pasangan. Dalam situasi ini bagaimana ia boleh diambil tindakan? Okey. Dia simple aja. Sebab kalau contohnya, kalau dalam satu keluarga mereka happy, tapi kalau diorang keluar daripada golongan keluarga tu, and diorang kalau tak happy, and diorang pergi tulis benda-benda yang tak senonoh, maka dalam keadaan tu ia boleh menjadi fitnah. And bila dia menjadi fitnah tu, apa yang akan berlaku adalah orang yang membaca, iaitu kita tahulah bila dah publish berapa ramai orang akan baca. Bila orang yang membaca tu berfikiran bahawa benda tu tak betul, tak betul. So kalau contohnya lah, seumpama ni, saya katakan pada anak saya, katakan kalau you nak pergi belajar, you pergi belajar. Kalau you tak nak belajar, you duduk rumah. So benda tu tak mengaibkan. Tetapi kalau saya bagi tahu dia, kalau you nak belajar, you kena belajar juga. Itu dah kira memberi amaran kepada anak saya bahawa dia kena belajar. Itu yang menjadi persoalan dia. Datuk, bagaimana pula? Itu kalau kita lihat dalam situasi keluarga. Kan? Keluarga, betul. Mungkin masalah itu kita dapat atasi dalam keluarga. Tetapi, katakanlah sebagai seorang pengaruh yang dikenali dan sebagainya. Kalau berlaku perkara tak baik dalam keluarga, contoh, berlaku perceraian, dan memang kita sesama pasangan, kita dah bercakap yang kita dah bersetuju untuk tidak mengaibkan sesiapa. Tetapi, mungkin selepas setahun atau 2 tahun, kita bercakap buruk tentang pasangan kita. Dalam situasi ini bagaimana? Tak ada, benda tu tak betul. Okey. Sebab kalau kita dah ada satu perjanjian, dan maka kalau kita tak hormati perjanjian tu dan kita belakang perjanjian tu kita pergi cerita tentang benda-benda yang tidak elok, maka benda tu akan menjadi aib dan fitnah. Boleh disaman? Boleh. Walaupun tak ada bahan pembuktian yang secukupnya? Tak ada. Yang mustahak tu, sebab kalau ada bahan pembuktian, dia adalah melalui surat khabar. Betul? Surat khabar, press, internet dan sebagainya. Kalau semua bukti-bukti ini ada, memang boleh bawa dia ke mahkamah. Termasuk video? Termasuk video.
Lagi-lagi sekarang ni video Video. Okey, baik. Yang mustahak tu video. Bila video ni dah dikeluarkan dan dilihat oleh semua orang, maka benda tu dah 100% menjadi fitnah. Okey. Membuka aib ni turut dikira sebagai suatu umpatan juga boleh dikatakan doktor kan. Tapi apabila mungkin kita ingin membuka aib seseorang itu, kadang-kadang ni kita berada di pihak yang dizalimi. Kan, jadi kita nak membuktikan bahawa kita tak bersalah. Jadi nak membuktikan kita tak bersalah tu, kita terpaksalah memberikan ayat-ayat yang mungkin dapat memberikan contoh yang bahawa kita berada dalam pihak yang tidak yang berada di pihak yang dizalimi lah kan. Jadi adakah perkara ini dibenarkan dalam Islam? Okey, saya setuju dengan apa yang Tuan sebut tadi, bahawasanya aib itu dalam beberapa keadaan dia boleh menjadi satu bentuk umpatan. Yang ni umpatan ni maksudnya apa? Kita menyebutkan satu perkara yang kita memerihalkan tentang perihal seorang Muslim yang di belakangnya dengan sesuatu yang kalau dia dengar dia tak suka dan kita sebutkan perkara tersebut di belakangnya dan perkara itu memang ada pada diri orang tersebut. Dan para ulama menyebutkan ada beberapa keadaan di mana aib seseorang itu boleh disebutkan disebabkan ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah apabila seseorang itu dizalimi, maka untuk dia mendapatkan hak dia, dia dibela, maka dia pergi bertemu dengan hakim sebagai contoh dan menyebutkan tentang aib yang berlaku ke atasnya, yang melibatkan orang lain, maka itu dibolehkan. Kemudian keadaan yang lain apabila seseorang itu ingin memohon bantuan daripada orang lain untuk nak menghilangkan sesuatu maksiat yang berlaku di satu tempat. Maka bila dia sendiri tak mampu nak hilangkan maksiat tersebut, maka dia minta tolong orang lain. Maka diceritakan apa yang berlaku dan sudah tentu apa yang diceritakan itu adalah satu aib. Maka dia minta tolong untuk tujuan nak hilangkan maksiat tersebut. Maka itu dibolehkan. Dan di antaranya lagi adalah situasi di mana seseorang itu ingin meminta fatwa. Bila seorang wanita sebagai contoh dianiaya oleh suami, maka dia ingin minta fatwa daripada seorang alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diceritakan hal-hal yang sensitif, hal-hal yang benda yang ditutup. Okey, dibuka kepada alim tersebut, tujuannya adalah untuk minta fatwa. Maka itu juga dibolehkan. Okey, baik. Sekiranya perkara ini berlaku, Datuk, apa agaknya tindakan yang boleh diambil bagi mereka yang telah pun dizalimi? Dizalimi. Mereka, okey, yang pertama tu, mereka boleh mengambil tindakan undang-undang. Okey. Prosedurnya bagaimana? Prosedur dia senang aja. Pergi jumpa lawyer. Okey. Bagi tahu lawyer apa yang berlaku. Lawyer akan membuka fail, dia akan buat kes mengikut apa yang dinyatakan oleh yang dizalimi itu. Itu yang paling mustahak. Sebab contohnya lah, macam seumpama ni, kalau awak dizalimi, awak datang jumpa saya, saya buka fail, saya bawa ke mahkamah. So bila saya bawa ke mahkamah, saya akan melawan kes awak sampai ke akhir. Itu yang paling penting. Okey. Tapi adakah dalam situasi yang melibatkan berlaku dalam keluarga ini, contohlah yang macam saya sebut tadi perceraian, dia boleh memberi kesan kepada hak penjagaan anak-anak? Boleh. Kenapa pula tak boleh memberi kesan kepada hak penjagaan kanak-kanak? Sebab kalau sesuatu statement dikeluarkan mengatakan bahawa ini yang berlaku dan kanak-kanak terlibat, maka kanak-kanak itu mempunyai hak tu, tapi melalui ibu ataupun bapa dia. Itu aja. Melalui ibu ataupun bapa. So untuk bawa perkara ni ke mahkamah syariah, dan bila mereka pergi ke mahkamah syariah dan mereka melawan kes ni, mesti ada tujuan. Tapi kalau bukan mahkamah syariah pun, saya nak bagi tahu satu aja. Bagi kes tuntutan aib dan fitnah, kes-kes seumpama ni boleh difailkan di mahkamah tinggi ataupun mahkamah session. Saya nak bagi tahu. Itu aja. Sebab benda-benda ni penting. Sebab kadang-kadang mereka fikir kalau saya diaibkan, saya kena pergi ke mahkamah syariah. Tidak, itu tak benar. Mereka terpaksa pergi ke mahkamah juga. Okey, baik.
Terima kasih Datuk kerana memberikan penerangan yang cukup jelas berkaitan dengan aib dan juga saman. Juga terima kasih dijaga pada Dr. Muhammad Sofi Ilyas. Jadi maknanya dekat sini kita tidak boleh sewenang-wenangnya nak menyebarkan aib seseorang itu kan. Jadi anda kata kalau anda berkahwin dan juga bercerai, pasangan anda itu membuka aib kita, pihak yang seorang lagi itu tidak harus menyebarkan aib juga. Ada perbincangan lah dekat situ sebenarnya. Banyak sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan berlakunya aib ini, seperti kata Datuk dan juga doktor tadi, dari segi libel tu sendiri kan. Penulisan anda kadang-kadang nak bagi komen, pandangan, kena fikir dulu sama ada ia boleh membawa tindakan undang-undang ataupun tidak. Dan kalau tak, anda boleh disaman. Betul. Okey, terima kasih kedua-duanya. Okey, kita berhenti berehat seketika dan lepas ini banyak lagi perkongsian hanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama kami di MA Shai pagi ini, kita nak bawakan perkongsian berkenaan dengan Recruitment Drive 2024 ataupun meningkatkan kerjaya melalui Recruitment Drive ini. Jadi untuk bercerita lebih lanjut, kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datin Nur Azhar Omar, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rina. Terima kasih bersama kami pagi ini, Datin. Mungkin yang pertama sekali, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan Recruitment Drive 2024 ini, pasti yang berbahagia Datin boleh kongsikan sedikit latar belakang berkenaan dengan penganjuran program ini. Okay, terima kasih, Rina. Program Recruitment Drive 2024 ini merupakan satu program kerjasama di antara Kementerian Pendidikan Tinggi, British Malaysia Chamber of Commerce dan juga unit penyerasan lonjakan prestasi PACU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi ia merupakan salah satu inisiatif untuk pengantarabangsaaan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi hubungan bilateral Malaysia dan United Kingdom. Jadi BMCC dalam konteks ini merupakan satu badan yang penting sebab ianya merupakan menjadi penghubung utama untuk membawa masuk syarikat-syarikat British yang akan mengambil bahagian di dalam program Recruitment Drive ini. Manakala kerjasama strategik dengan pihak PACU pula akan memberi impak yang signifikan terhadap objektif utama program ini di mana ianya juga adalah selaras dengan kerangka strategik ekonomi madani iaitu untuk bakat masa hadapan. Okey, baik. Itu kalau kita lihat dari segi mungkin sedikitlah latar belakangnya. Betul. Yang berbagai nanti juga mungkin boleh kongsikan konsep penganjuran program Recruitment Drive 2024 ini dan siapa agaknya golongan sasar kementerian. Okey, program Recruitment Drive ini sebenarnya akan diadakan selama 1 hari saja, iaitu pada hari Sabtu yang akan datang ini, 26 hari bulan Oktober, mulai jam 8 pagi sehingga jam 6 petang bertempat di Dewan Tun Dr. Ismail, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi dan turut dihadiri oleh Mr. David Wallace, iaitu the Acting British High Commissioner to Malaysia. Selain daripada reruai yang akan menempatkan 25 syarikat daripada British ini, kita juga akan membawa kepada semua pengunjung mengenai pembentangan, iaitu satu orang kata apa, talk berkaitan dengan higher education system and also the cooperation between Malaysia and United Kingdom in higher education sector yang akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi dan juga the Director of the British Council Malaysia. Selain daripada itu, kita akan ada satu forum dengan tajuk Workforce Development and for the Future Skills yang akan mengupas mengenai pasaran trend kerja pada masa kini dan juga mengenai keperluan kemahiran pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Jadi panelis untuk forum ini akan terdiri daripada pihak industri, pihak teknologi, syarikat teknologi dan juga daripada universiti itu sendiri. Berkaitan dengan golongan sasar pula, sebenarnya kita membuka peluang kepada semua para graduan dan juga pelajar tahun akhir yang ingin mencari pekerjaan dan juga ingin
meningkatkan kejayaan mereka. Bukan saja mencari pekerjaan tapi untuk menambah baik kejayaan mereka. Dan dalam sesi ini juga akan diadakan satu sesi networking di mana pengunjung akan dapat berinteraksi dengan para majikan dan mendapat menambah pengetahuan dan juga mendapat informasi-informasi terkini mengenai pekerjaan dan juga mengenai pasaran pekerjaan pada masa sekarang. Okey, kita dah tahu golongan sasar kementerian, tetapi kita juga mungkin nak tahu berapa banyak syarikat-syarikat di Malaysia, yang syarikat-syarikat British di Malaysia yang akan menyertai program ini. Okey, kita ada 25 syarikat di British yang akan menyertai recruitment drive ini, di mana syarikat-syarikat ini terdiri daripada syarikat yang seperti syarikat perbankan, syarikat keuangan, syarikat yang berkaitan dengan legal dan juga pembinaan dan teknologi dan sebagainya. Sedikit pesanan daripada Datin sendiri untuk penonton MHI berkenaan dengan program ini. Silakan. Okey, sila datang beramai-ramai ke program Recruitment Drive 2024 yang akan diadakan pada 26 Oktober mulai jam 8 pagi hingga 6 petang bertempat di Dewan Tun Ismail World Trade Center Kuala Lumpur. Dan untuk mendaftar, para pengunjung boleh mendaftar melalui QR code yang disediakan yang terdapat di media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi, di Facebook, di IG, Twitter dan sebagainya. Dan juga boleh mendaftar, boleh walk in, adalah percuma, boleh walk in dan mendaftar melalui QR code pada hari tersebut. Datang beramai-ramai untuk meningkatkan kejayaan anda, untuk mendapat pengetahuan mengenai peluang-peluang pekerjaan yang kami sediakan untuk kesemua pengunjung. Okey, memandangkan Datin dia dalam tempoh 1 hari, pasti ramai nak tahu sedikit lah berkenaan dengan aktiviti menarik yang ada. Silakan. Aktiviti menarik selain daripada kita ada reruai yang saya sebutkan tadi, panel, discussion, kita ada juga counselling session, di mana counselling session ini disediakan oleh pihak Sunway Center of English yang akan memberi tips-tips yang berguna kepada semua para pengunjung, di mana kita akan dapat sedikit pengetahuan mengenai persediaan untuk menghadapi temuduga, persediaan untuk untuk menyediakan resume dan sebagainya. Baik, saya kira itu adalah satu maklumat yang sangat lengkap berkenaan dengan bagaimana sebenarnya kita nak meningkatkan kerjaya melalui Recruitment Drive 2024. Terima kasih kita nak ucapkan kepada yang berbahagia Datin Nur Azhar Omar, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih sekali lagi Datin. Sama-sama. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti ada sesuatu yang Afan nak wawarkan. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Hari ini kita istimewa sekali, kan? Kita nak bawakan kepada anda semua seorang artis ni. Suara dia mantap. Saya sebelah dia gementar. Gementar? Awak nervous sebab suara ke sebab? Sebab suara ya. Oh ya. Jangan bergetar sebab lain Tak ada. Okey, jadi terus saja kita dah bersama dengan Amir Masdi. Assalamualaikum. Salam, apa khabar? Saya baik, apa khabar Fat, Rina? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Nak sebut pun gementar. Suara dia tu. Apa-apa jangan tanya dia. Okey. Kita nak tahu sebenarnya kedatangan ni bukan saja-saja ya. Dia ada buah tangan terbaru untuk peminat-peminat setia. Yes, betul. Cerita sikit. Saya ada album terbaru iaitu AMPM. So this is my new album. Album kedua saya. So saya tulis AMPM ni sepenuhnya ke-12 lagu dengan Adri Abdul Halim. And kita orang tulis lagu ni dan juga record music video and record lagu di Manchester. Bulan 2 awal tahun ni. Bulan 2 tahun ni. Hebatlah sampai Manchester dia buat lagu ya. Kenapa Manchester? Sebab mencari abang Adri dekat sana ke? Itu satu. Dan satu lagi sebab saya dah lama teringin nak pergi ke Manchester. So alang-alang nak bercuti ke sana. Tak ada bercuti, nak berjalan lah kan. Tengok bola pun sempat. And of course kita buat album terus kat sana. Okey, saya difahamkan album awak yang kedua ni dia cepat Alhamdulillah. 18 hari dalam 18 hari kita orang ke Manchester untuk record lagu dan juga shoot 12 music video kat sana. And AMPM ni
dia ada 2 side sebenarnya. So saya release side AM dulu, ada 6 lagu. Okey. PM-nya bila? PM-nya bukan malam ni, tapi tahun depan, awal tahun depan. Tahun depan, Yes. peminat yang setia kena tunggulah. So boleh layan dulu yang first side, iaitu side AM dulu, ada 6 lagu dalam ni. Dia bukan macam drama bersiri Bukan. Ini album bersiri. Ini album bersiri. Siri pertama dan siri kedua tahun depan. Kena nantikan. Album bersiri ni, kita tengok ada 6 lagu. Mungkin nak cerita sikit kehebatan ke semua 6 lagu ni, apa yang memberi sentuhan perasaan Saya sikit? Saya rasa dia ada beberapa orang kata feel dalam lagu-lagu ni. Ada lagu yang rancak, ada lagu yang fun, ada lagu yang sedih. Dan antaranya Nur Cinta adalah main single untuk album ni, which is lagu sedih lah. So saya jadikan Nur Cinta sebagai main single dan music video dah ada dekat YouTube, channel Nova Music Videos. Apa ceritanya? Apa kisah di sebaliknya? Pasal cahaya cinta tu. Cinta awak lah ni. Boleh lah, kita semua pernah bercinta. So boleh kaitkan lah. So dia pasal cahaya cinta yang dah pudar. So dalam album ni juga, setiap side ada satu lagu English. Okey. Untuk yang AM? Lagu AM namanya Take Me Home. Okey. Ya, yang kedua yang side PM nantikan. Sabar, Sabar dulu. Take Me ke mana pula lepas ni? Take Me to Manchester. Okey. Okey, pasti akan ada cabarannya lah. So waktu nak buat album ni kan, apatah lagi berada di perantauan jauh tu kan, suasananya dan juga emosi sendiri tu bagaimana? Betul. Saya ke Manchester tu adalah first time saya keluar negara. So cuaca kat sana time tu baru habis winter, so agak sejuk and saya tidur pun tak pakai aircon. So untuk weather tu agak challenging untuk saya. Dan penulisan lagu dan juga timing lah basically kat sana, sebab kita nak shoot 12 music video dalam masa 12 hari. Untuk album ni juga awak diberi peluang untuk awak buat lagu dan juga penulisan lirik juga. Semua tulisan ke semua lagu saya dan Cikgu Eri tulis sama-sama. Lirik dan juga melodi. Apa kepuasan bagi Amir sendiri kan? Sebab rata-rata kalau kita lihat semuanya memang akan ada komposer yang membantu dan sebagainya. Tetapi dalam usia muda ni dah terfikir untuk hasilkan sendiri. Saya rasa kepuasan tu dekat bila kita dapat berkarya dengan kita punya jiwa sendiri dan juga minat kita. So album ni lah yang melakarkan ataupun menunjukkan personality seorang Amir Masdi secara muzik. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman apabila berkolaborasi bersama-sama dengan Abang Adri. Sangat best. Dia sangatlah profesional dan dia tahu apa yang the best untuk saya dan dia boleh keluarkan lagi apa yang saya tak pernah discover pun. So saya sebagai penyanyi somehow improved dari segi penulisan dan juga dari segi nyanyian. So dia tolong gilapkan lagi apa saya punya ability untuk menyanyi. Apa lagi sebenarnya kan kalau kita lihat perjalanan Amir Masdi dalam dunia hiburan ini memang cantik lah kan. Ada banyak sangat peluang rezekinya. Jadi apa agaknya langkah Amir Masdi seterusnya dalam dunia hiburan? Seterusnya saya akan teruskan berkarya, itu yang pasti. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk tulis lagu untuk orang lain pula. So that's one of my goals untuk saya achieve in the future days. Dah ada ke antara ada juga dalam 4 ke 5 lagu saya tak ingat yang saya dah pernah tulis sebelum ni. Antaranya Aziz Harun dan juga ada beberapa lagu lagi saya tak ingat dekat mana. Tapi ada dalam 4 ke 5 lagu yang saya dah pernah tulis. Impian awak agaknya nak siapa nyanyikan lagu hasil tangan Amir Masdi? Of course kita nak dapatkan penyanyi-penyanyi yang legenda untuk menyanyikan lagu saya. Contohnya seperti Datuk Awi ataupun mungkin Kak Ella, ramai lagi lah. Kalau nak list tu dia tak habis. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Siapa tahu. Boleh belajar tak lagu Ella? Boleh. Berlayar di lautan, tidak bertepian, sesekali disedarkan ombak yang mendatang. Aku lagu ni, sorry. CD ni, saya sebenarnya bawa bukan untuk tunjuk ke nak apa. Tapi saya nak bagi kepada MHI sebagai hadiah buah tangan. Terharunya. Sebab kalau nak dapat physical album ni, dia memang kena beli. So kita orang tak ada macam giveaway ke apa. Tak ada. Buat setakat ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Nak dapatkan physical album ni boleh pergi ke website saya amirmasdi.com. Okey. Dan ada merchandise. Ada merchandise. Ada t-shirt, ada lanyard, ada hoodie, ada cawan mark tu, dan ada tote bag.
Kita kena hafal ni sebab dah dapat ya hadiah. Tak apa, awak ambil AM. Okay. Yang PM nanti bagi saya. Okay, Amir, kami doakan yang terbaik untuk kerjaya Amir. Yep. Dah pastinya ramai yang tak sabar nak dengar lagu Nur Cinta ya. Karya yang saya kira masterpiece dia lah ni. Alhamdulillah. Okay. Dan juga lagu Nur Cinta ni difahamkan lagu runut bunyi juga Betul. Dalam drama juga. Okey. Kejap kita bersama dengan Amir dengan lagu Nur Cinta. Tapi sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada anda semua bersama kami daripada awal sampai sekarang. Dan esok kita dah bawa ke satu topik iaitu berkenaan dengan penstrukturan semula hutang peribadi. Siapa yang ada hutang tu wajib tengok bagaimana kita nak struktur semula hutang kita supaya tak terbeban. Macam mana cara nak minta balik duit kita kalau orang hutang? Kalau orang hutang tu masalah Esok kita cari jalan penyelesaiannya. Okey. Jadi jom apa kata kita teruskan hiburan kita bersama dengan Amir Masdi dengan lagunya Nur Cinta. Silakan. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih Malaysia hari ini. Terimalah Nur Cinta. Tiada luahan dapat ku ucapkan jika kau dah memilih dia. Tinggalkan ku jadi kenangan berakhirnya jodoh kita. Tak guna dikejar yang bukan ku punya. Moga kau jumpa bahagia. Tinggalkan ku sepi sendiri, merenungkan janji lama. Kerana dah berlalu sayang, kau ku sanggup lepaskan. Dan jika ku termuncul dalam rindu, takkan kau terbayang kabarku. Pisahkanlah bulan dan mentari, pisahkanlah bintang dari langit. Begitulah jiwaku gelita setelah kau benamkan kejora. Hatiku dah tiada nur cinta. Terlalu sayang, kau ku sanggup lepaskan. Dan jika ku termuncul dalam rindu, takkan kau terbayang kabarku. Pisahkanlah bulan dan mentari, pisahkanlah bintang dari langit. Begitulah jiwaku gelita setelah kau